Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita, muka surat 96. Cuba dong. Kita masukkan konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah masalah yang besar ada di sini ya. Masalah dia kita punya respon dan tanda cinta. Seperti kata Imam Al-Hasanul Basri, Allah menguji manusia dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah uji macam mana? Allah uji kita mencintai Nabi. Setiap orang untuk menyatakan cinta pada seseorang mudah. Tetapi adakah dia mencintai orang itu mencintai dia balik? Itu masalah dia. Imam Ibn Katsir pula kata ayat ini hakimah, hazihil ayatul karimah hakimah. Ini ayat menjadi pemutus bahawa orang yang mengaku cinta Nabi sedangkan dia tidak berada di atas jalan Nabi, maka dia seorang kazib fi da'wahu, dia seorang pembohong di atas dakwaan cinta itu. Inilah ayat yang sedang menguji. Dan suasana ayat ini menguji sangat kita rasakan dalam salat, dalam hidup berumah tangga, dalam diri, dalam infak, dalam berbagai-bagai. Tambah-tambah dalam kondisi MH370 lagi diuji, lagi sangat diuji. Baik, apa kita punya petanda yang menunjukkan cinta Nabi dan dia berlaku secara konsekuensi, dia masuk seimbang, dia punya respon itu diterima balik. Satu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan. Kita kena tahu bahasa Indonesia kalau kata harus, bahasa kita kata wajib. Bukan harus kita. Bahasa seberang dia kata harus. Awak sebagai anak harus mentaati mak bapak. Bukan harus kita dengan makna pilihan, wajib. Mencintai Nabi harus adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan mendahulukan perkataan beliau atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Kena mengagungkan, lonjak ni atas. Jadi ini sahaja satu contoh yang agak sukarlah. Satu petanda cinta Nabi. Selalu dah kita habangkan bila sebut cinta bermakna hub. Hub ni maksud dia apa? Izhar al-mahabbatu lahu. Menampakkan kecintaan pada benda yang kita cinta. Mesti menampakkan. Lepas tu mengagungkan. Kemudian memberi ta'zim, memuliakan, memberi suatu kemuliaan. Kemudian meneladani, kita kata ittiba. Kemudian mendahulukan qaul Rasul, perkataan Nabi di atas perkataan makhluk, serta kena mengagungkan sunnah beliau. Jadi yang sahih sunnah lah, yang tak sahih jangan cakap lah. Sembahyang hajat ni semua tak sahih. Macam mana nak sembang? Baca Quran beramai-ramai tak sahih. Baca Quran beramai-ramai boleh hanya dalam majlis ta'lim, majlis Quran lah. Itu saja. Untuk ibadat tidak ada baca Quran beramai-ramai. Kalau baca Quran beramai-ramai itu ada, di mana nak letak tadabbur? Bahkan ayat Quran kata dibacakan Quran, apabila dibacakan Quran dalam surah apa?
ayat ayatihi. Tak, bukannya lagi satu tu. Yang Allah Ta'ala sebut ni, wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan bila dibacakan Al-Quran, tengok dahsyat tau. Bila lepas itu belajar tafsir, belajar Quran, majlis dia tak sama dengan majlis lain. Ulama sunnah ni dia jaga, bila orang tu nak mengaji Quran, mengaji tafsir, dia kena pastikan suasana tenang. Anak-anak tak boleh berlari, ibu bapa mesti jaga anak-anak, tak boleh bising, kerana Allah yang arahkan, wa iza quri'al Quran, bila kamu baca Quran fastami'u lahu, Allah perintah semua mendengar, bising tak boleh. Tapi kalau majlis kita ni majlis ta'lim, tak apa, dia bukan majlis khusus kita nak, dia majlis ta'lim, kita majlis faham agama lah, tapi dia bukan majlis tafsir. Kalau tafsir, ulama hadis, ulama Ahlussunnah, ulama salaf akan ambil wuduk, suasana tenang, seorang dengan seorang tak dibenarkan bersembang. Sebab Quran kata fastami'u lahu, hampa semua kena mendengar, wa ansitu, dan kena diam. Kena diam. Bila nak bertanya, guru pula kena diam, benarkan dia bertanya, dan suasana itu mesti dijaga. Kalau majlis tafsir lah, majlis Quran pun macam tu lah. La'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Kalau tak jaga dua ni, kamu tak akan dapat rahmat ilahi. Sebahagian ulama ambil ayat ini memasukkan khutbah jemaat dalam ayat ni. Pasal khutbah jemaat membaca ayat Quran. Bagaimana sistem khutbah jemaat kena diam. Begitulah sistem majlis tafsir, majlis baca Quran. Ni kalau ada 20 angkat suara baca Quran, di mana nak beramal dengan ayat ini? Ini juga dari imam dengan makmum. Imam baca, makmum diam. Makmum baca, imam tak boleh diam. Kalau makmum baca, imam nak diam ke mana? Siapa imam? Imam baca, makmum diam. Ini dalil secara umum yang dipakai oleh para ulama. Baik, itu dia punya alamat. Apa mana alamat? Tanda-tanda yang zahir. Alamat ni bermakna benda yang pasti ya, dituju. Alamat rumah dituju ke situ, bermakna kita kena tuju ke situ. Kita punya address, kita punya tanda itu kena ada. Yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang masuk syurga. Allah perintah muslim dan muslimah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Dua-dua disebut. Mukmin dan mukminah, surah Al-Ahzab tu. Allah perintah laki-laki dan perempuan untuk taat Nabi, kerana itu jalan masuk syurga. Kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini, kaedah ini merupakan konsekuensi dari syahadah, kesaksian bahawa beliau adalah Rasul utusan Allah. Saya ingat Kasih Ahmad kena baca buku ni ya. Dia mau pergi buat satu, tapi dia tak suka apa? Dia tak suka apa? Kalau nak mai apa dia kata? Mai bertengkar. Kalau nak mai bertengkar, pergi balik. Dia tak mau bertengkar. Kita bagi dia baca. Tapi baca kalau tak boleh difahamkan, ada juga dia punya ghaflah. Tak dapat difahamkan. Beliau adalah Rasul utusan Allah, dan dalam banyak ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Kalau kita tengok beberapa ayat ini ikhwan, kita muhasabah seorang-seorang, kita akan kata dahsyatlah, nikah kedudukan Nabi, kedudukan Rasulullah di sisi Allah, nikah kedudukan dia. Sampai Allah iring,
wa rafa'na laka zikra, wa rafa'na laka zikra, kami angkat nama engkau ketika disebut nama kami. Beriringan itu sangat dahsyat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul. Dia pi satu, dia pi tak ada asingnya. Yang ni ikut orang kata tak diterima ketaatan kepada Allah, melainkan ketaatan kepada Rasul. Tak diterima salat bagi orang yang tidak keluarkan zakat. Tidak diterima ibadat kepada Allah kalau tidak menghormati mak bapak. Dia punya partner dalam Quran tu. Imam Zahabi sebutkan 3 benda. Taat Allah, taat Rasul. Salat, zakat. Bersyukur kepada Allah, buat baik kepada mak bapak. Bersyukur kepada Allah, buat baik pada wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka, anishkurli waliwalidayka, kau bersyukur pada aku dan kepada mak bapak kau. Dahsyat. 3 yang berjalan begitu dahsyat nah. Jadi mesti diperhatikan sama ada kita sebagai anak ataupun kita lah ni sebagai mak bapak. Kita ada anak-anak, kita kena pesan jangan derhaka kita. Dan kita pun jangan cepat sebut anak derhaka. Tak boleh. Nanti anak kita terkena simptom tu. Benda wirid kan. Derhaka. Tapi setanggang mak dia tak pernah kata derhaka juga dia. Tak ada riwayat mak dia kata derhaka kan. Tapi akhirnya dia derhaka. Orang Melayu kata hang sebutlah 40 kali jadi. Lah kita sebut 40 kali. MHH 370 mailah. Dia mai. Alhamdulillah. Tak mai pun. Jadi banyak orang tua punya kata ni tak betul. Hang duk kata anak hang derhaka jadi derhaka. Tak betul. Kalau macam tu senang. Jadi anak soleh. Nak soleh. Tengok anak dia pakai kepiah. Allahu Akbar. Oh, soleh dah anak aku. Doktor lagi senang. Kawan tu sakit, doktor wirid. Hang sihat. Bilik operasi pun tak apa. Tengok lari dah balik bro. Bil hospital pun tak payah. Ini beberapa mengkap. Ya orang tua bagi petua tak betul. Kan orang tua kata hang cakap bohong jadi betul lagi. Biasa dengar ada orang tua. Awak tak mau pi. Sakit perut nah. Jangan biasa cakap bohong. Saya sakit perut sungguh. Yang bohong sakit perut. Ini bagi kita cakap kita kaya. Tanya kita. Hang macam mana? Saya kaya. Cakap jangan cakap bohong, saya hang kaya sungguh. Tak kaya pun. Ini semua ranjau. Tak betul, tak boleh pakai mana. Baik. Jadi Allah menyebut ini, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah. Dia guna kalimah ati'u. At-ta'atu bermakna at-ta'atu fihi, taat di dalamnya bermakna la maksiyatu, tidak ada hajat nak derhaka. Itu makna taat. Kalimah taat bermakna satu orang tu taat Allah, tak pernah terlintas dia nak derhaka Allah. Itu maksud taat. Allah mau semurni itu taat Allah dan semurni itu beri ketaatan kepada Rasul. Cuba kita tengok, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. Jadi Allah arahkan waw jamak tu kepada semua orang yang telah taat kepada Allah, semua orang itu juga mesti mentaati Rasul. Ayat inilah yang ahli kitab gagal. Kan Nabi kata apa dia? Walladhi nafsi Muhammadun biyadi la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah Yahudiyan aw Nasraniyun summa mata walam yu'min billadhi ursiltu
bihi illa kana min ashabin nar. Hadis Imam Muslim. Tidaklah daripada kamu ini seorang umat yang mendengar tentang aku. Ini peringatan pertama. Peringatan kedua, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasara, dia dengar tentang aku, tapi dia tak beriman dengan apa yang Allah bagi ke aku, malaikat hari dia mati, dia adalah penghuni api neraka. Dahsyatlah. Jadi siapa yang dengar seruan kembali pada Nabi itu, dia kena ulur tangan lah. Dia kena ulur tangan lah. Kita welcome dia kepada Allah dan Rasul, dia kena ulur tangan. Sebab Allah berfirman, terkadang pula Allah mengancam orang yang derhaka Rasul. Allah mengancam orang derhaka Rasul, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul. Dia guna kalimah alladzina yukhalifuna. Yukhalifun ni apa? Khilaf. Selisih. Maka di sini ini Allah Ta'ala ancam bukan orang buat bid'ah. Allah ancam orang khilafus sunnah. Bukan buat bid'ah. Buat bid'ah ni tolak pada awal. Tapi di sini bukan buat bid'ah, khilaf. Khilafus sunnah. Bid'ah ni apa dia? Dia pergi merobek benda baru, dia tutup sunnah. Itu bid'ah. Dia perkenai hak dia, dia sembunyi, dia sorok sunnah, yang tu bid'ah. Yang ni bukan bid'ah. Yang ni dia buat cuma tidak menepati sunnah. Diancam. Bid'ah confirm masuk neraka. Syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah confirm masuk neraka. Yang ni Allah ancam nak berturun azab, khilafus sunnah. Ini yang Imam Malik tegur kawan tu yang mai ke kubur Nabi pakai ihram, lepas tu dia nak niat ihram di kubur Nabi. Imam Malik kata ni khilafus sunnah. Kenapa Imam Malik kata khilafus sunnah? Ihram Nabi ajak, umrah Nabi ajak, tempat miqat Nabi ajak. Cuma bukan tempat ni. Dia tu bukan buat bid'ah. Dia tu ikut semua cara sunnah, tapi ada bab yang dia select. Ini kata Imam Malik, kamu menempah fitnah. Kawan tu kata fitnah apa? Imam Malik baca ayat ni ya. Iaitu hendaklah orang yang melanggar perintah Allah itu rasa takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kata ulama hadis, orang khilafus sunnah di dunia dia kena fitnah. Fitnah apa? Tangkap dia, hududkan dia, pukul dia, balun dia. Apa nama? Abdullah bin Khabbab bin Arat, anak kepada Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ada nama anak Abdullah. Dia tengok anak dia pergi duduk dalam majlis Amaliqah. Amaliqah ni siapa dia? Kelompoknya hidup zaman Abdullah bin Mas'ud yang berzikir beramai-ramai dalam masjid. Dia tengok anak dia Abdullah ni pergi duduk dalam majlis tu, dia tangkap anak dia, dia pukul anak dia. Anak dia sampai tanya pasal apa pukul dia. Dia kata kerana kamu duduk dalam majlis bid'ah dan Allah telah menurunkan ayat ini. Jadi orang buat bid'ah boleh kena hukuman hudud. Kalau dia bertahan bid'ah dia kata tak apa, tak salah, ulama hadis kata dia boleh masuk dalam babur riddah. Dia boleh keluar pada agama. Bid'ah terlampau besar. Tambah-tambah bid'ah dalam akidah. Al-Hallaj, siapa dia? Al-Husin bin Mansur Al-Hallaj. Dia tahun 309 Hijrah. Nama Al-Hallaj ni dia dianggap setaraf dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Hallaj ni satu nama yang besar dalam dunia sufi. Demi Allah, nama dia terlampau besar. Ulama-ulama hadis memutuskan bakar dari dia hidup kerana dia membawa bid'ah dalam akidah, sehingga dia menyatakan Tuhan duduk sebelah dia, Tuhan dalam poket dia. Dia kata kalau kamu tengok aku, kamu nampak dia. Kalau kamu nampak dia, kamu nampak kami berdua.
Maka ulama dia memperkenalkan apa nama nasut dan apa nama kita mengaji mana yang dia perkenal nasut dan nahut, nasut dan nahut. Allah dalam kita, kita dalam Allah. Bakar dari itu ulama sunnah. Itu dalalah dalam akidah. Hendaklah mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifaq, bid'ah atau siksa pedih di dunia, baik berupa pembunuhan had, pemenjaraan atau siksa-siksa lain yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab hamba mendapat cinta Allah dan ampun atas dosa-dosanya. Syarat untuk dapat Allah ampun dosa, Allah telah letak sendiri, mesti ikut Nabi. Mesti ikut Nabi. Habis. Allah letak syarat tu, syarat hidayah, syarat ampun, syarat masuk syurga, syarat jauh daripada neraka, mesti ikut Nabi. Itu yang Sufyan kata, saya syirik tak akan buat, bid'ah tak akan buat. Yang lain saya fikir dulu. Kalau saya apa? Buat syirik, buat bid'ah, kena ikut Nabi, kena ikut Nabi. Allah menjadikan ketaatan pada Nabi sebagai petunjuk. Siapa yang taat Nabi, Allah isytihar dia dapat petunjuk. Dan menderhakai Nabi sebagai satu kesesatan. Antum tengok kita baca bab macam ni, kita boleh nampak bagaimana orang yang ikut satu jalan, yang jalan dia ikut tu satu hadis pun dia tak jumpa. Dan kalau dia jumpa hadis, dia tak tahu hadis itu nilai apa, maksud apa. Kadang hadis itu berbunga-bunga. Macam mana nak buat? Ada. Jangan bimbang, ada. Uquq qalbi. Uquq qalbi. Ustaz Nan, jangan bimbang dengan saya. Buku ni tak ada di utara dan di selatan. Uquq qalbi, perhentian hati. Kita uquq di Arafah. Nampak saya? Ni uquq di qalbi. Kita baca buku ni, tak jumpa satu hadis. Tajuk dia bersabarlah. Buat umat Islam di Bosnia. Bukan Sebo, buat Bosnia. Jika engkau terjatuh, janganlah salahkan kulit pisang. Apa dia tulis? Jika kau terjatuh, jangan salahkan kulit pisang yang terbuang di jalanan atau batu-batu yang bertaburan. Nampak? Dia tak ada hadis. Tapi ini perjalanan dia. Dikala derita, peganglah hidungmu rapat-rapat. Tapi dengan syarat menderita. Dan sabarlah meminum penawar yang pahit bak hempedu. Bagai Ayub telah meminumnya. Kelam malam akan hilang diganti siang yang terang. Satu hadis tak ada. Mana ada hadis? Kerana siapa ajak sabar? Quran. Ayat apa? Surah apa? Mesti nak tahu. Dan ayat tu Nabi tak bersih macam mana? Ayat Makiyah ke? Ayat Madaniyah ke? Mansukh ke? Tak mansukh ke? Mesti nak tahu. Dan satu ayat, ada ayat fadil, ada ayat mufaddal. Ada ayat utama dan ada ayat lebih utama. Tak sembang pun tak tahu. Ini sangat bahaya dan membahayakan. Biarkan pengenal kulit dunia dengan kuasa Al-Ankabut membina senjata nuklear untuk melurus telunjuk, musang berbulu ayam, bersandiwara di reban dunia, bertopeng malaikat, bermuka Dajjal. Macam mana topi malaikat tapi muka Dajjal? Ya. Adapun bangsa Muhammad, dia mai dah. Adapun bangsa Muhammad
jangan menari mengikut rentak gendang di palu. Ini bagus. Tapi tersilap dia panggil bangsa Muhammad. Bangsa Muhammad bangsa Arab kita umat kan. Kita ubah. Pasal ni bukan Quran, kita boleh ubah. Kalau dia tanya pasal apa, kita kata kami punya suka. Kami suka, kami nak ubah. Adapun umat Muhammad ni pasal dia menarik kan. Jangan menari mengikut rentak gendang di palu. Bagimu terbunyi 99, kuasa maha besar bersemi, menanti telapak tangan menadah ke langit dengan makrifat yang putus meminta. Maka yang mustahil jadi harus, yang harus jadi nyata. Kenalilah, kenalilah dan gunalah. Tak boleh faham. Tak boleh faham. Tapi jangan main-main. Buku ni Emeritus negara telah memberi kata pengantar. Emeritus negara telah memberi kata pengantar. Puisi diri menjenguk dan memasuki pintu yang dibuka oleh ana faqir. Bahasa dia pada dahsyat-dahsyat. Puisi ni semua puisi lah, ni belajar mengenai Tuhan dengan puisi. Puisi terjalin halus dalam uquf qalbi. Saya lebih yakin diri lagi dengan puisi. Fahamnya mengkuk. Orang yakin dengan hadis, sunnah, dia yakin dengan puisi. Tapi dia emeritus. Seorang emeritus negara terpukau dengan buku uquf qalbi. Habis buku ni kita akan baca buku ni. Habis buku ni kita akan baca buku ni. Tak mana tadi Ustaz Nan? Tengok Allah Ta'ala berfirman kepada ikhwan. Siapa derhaka Nabi, Allah kata dia derhaka Allah. Dia tak dapat petunjuk. Ini firman Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya Muhammad, nescaya kamu mendapat petunjuk. Allah mengkhabarkan bahawa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi setiap umat. Ayat ni kita tak masuk lagi. Kita belum masuk dalam ayat ni. Walaupun dah sambut maulud dah. Ayat ni sangat dahsyat sampai Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida', dia ambil ayat ni untuk menjadi dalil bid'ahnya melafazkan usalli an-nawaitu rafa'al hadasil asghar ketika wudu, dan bid'ahnya wah-wah dalam wudu. Dia ambil ayat ni. Kata Imam Suyuti, Allah telah memerintah kita ikut Muhammad dan tidak ada riwayat Nabi pernah basuh tangan lebih daripada 3 kali. Tak ada riwayat Nabi menyebut nawaitu usalli, Nabi menyatakan nawaitu rafa'al hadasil asghar. Tak ada riwayat. Dia ambil ayat ni saja. Dan dia seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Ibn Kathir tentang ayat ini? Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perkara, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan daripada Rabb. Kan? Sabar satu. Nabi Allah suruh kita sabar menanti pertolongan daripada Allah. Dan itu berhimpun pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sembahyang dia uswatun hasanah, takbir dia uswatun hasanah, wuduk dia uswatun hasanah. Dia marah, dia redha, dia berdiri, dia duduk, semuanya uswatun hasanah. Sampai dia mandi uswatun hasanah, dia kerak kuku uswatun hasanah. Dia berjuang, dia atok maghazi, peperangan uswatun hasanah, sampai dia menangis menunggu bantuan Allah, itu pun masuk uswatun hasanah. Macam mana kita boleh jadi gelabah tak tahu sunnah Nabi? Yang gelabah ni adalah para ulama, bukan orang awam.
Kesian. Gelabah, dia gelabah. Baik. Bagaimana Nabi menanti pertolongan Allah dalam peperangan Ahzab? Semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan salam kepada Nabi hingga hari kiamat. Pasal itu kita tak perlu contoh yang lain lah, kita hanya perlu contoh Nabi. Yang ketiga, dengan Nabi ni sebagai tanda kita ikut dia, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini mereka ada majlis mencintai Allah dan Rasul di Kuala Lumpur. Majlis mencintai Allah dan Rasul. Sebenarnya tu dia nak buat semula semaya ajak semua. Ya. Mencintai Allah dan Rasul. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab tadi, Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida', dia kata siapa yang pukul gendang dalam masjid, hamba dia keluar. Tiba-tiba mereka ni datang dengan gendang di atas nama qasidah burdah. Mereka main dalam surau, main dalam masjid, dia penamakan Malam Cinta Rasul. Imam Suyuti menyatakan hambat mereka keluar. Siapa yang darab ni, siapa yang pukul gendang ni, halau dia bawa keluar. Baik, antum bayang. Dia seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Sebab tak pernah Nabi buat begitu dalam masjid. Membenarkan apa yang Nabi sampaikan, kena benarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata menurut hawa nafsunya. Yang keempat, kita punya konsekuensi dengan Nabi, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Nabi. Larang, tahan. Nabi larang kita buat bid'ah, mesti kita menahan diri. Pasal bid'ah ni sedap, orang banyak buat. Macam mana nak halang? Melibatkan kuasa-kuasa lagi, teruk arahan-arahan. Tadi sembahyang jemaah dia sebut, masa nak sembahyang jemaah tu, kita mendapat arahan daripada pejabat agama, suruh sembahyang hajat lepas daripada kita sembahyang jemaah. Maka lepas bagi salam, kita terus akan sembahyang hajat cara berjemaah. Satu, sembahyang hajat macam tu tak ada contoh dari Nabi. Kedua, buat sembahyang hajat di atas arahan orang lain. Tengok macam mana bubuk suara dia jadi. Orang tak boleh nampak. Berlapis. Macam kek Sarawak. Kek Sarawak. Habis dah belum? Kek Sarawak. Berlapis. Pakcik habis dah? Pakcik beli dua lah. Kek berlapis. Satu, majlis agama suruh. Yang kedua, buat sembahyang macam tu. Ada pemikiran, ada hati. Takkanlah sampai tak boleh tanya mana dalil. Jadi kedudukan majlis agama ni setarah dengan Quran. Datang wahyu, sami'na wa ata'na, jalan. Sampai tak boleh ke tanya. Riwayat sembahyang hajat lepas sembahyang jemaah ni kami nak cari tang mana. Kalau fatwa, siapa yang fatwakan? Nanti jemaah tanya, kami nak jawab. Orang boleh sami'na wa ata'na dengan majlis agama, tapi dengan sunnah Nabi, orang pertikai habis-habisan. Ni betul-betul. Apa yang potong kepala orang dulu, nama apa? Pok-pok potong kepala orang. Tak ingat Pok-pok apa cik? Dia suka potong kepala orang, bolang guni. Pakcik pun tak ingat Palung pun tak ingat. Dulu belah-belah Tentok Kong tu kawasan dia. Dia potong kepala orang, bolang guni. Bukan bintang 3. Kan? Dia pun ni macam pok-pok Malbari ni. Dia pun potong kepala orang. Koka. Gorga ke dia ni? Dia pun potong kepala orang. Masa tu Jepun tak Melaya lagi. Sebelum tu. Benda ni saya duk tengok time tu. Saya duk dengar arahan tadi, saya terfikir. Dia kata majlis agama mengarahkan ibadat di atas arahan orang.
Dan arahan tak berbau sunnah langsung. At least kalau tak berbau sunnah, berbau mazhab. Tak ada langsung berbau mazhab. Macam mana orang boleh taat? Hanya kerana mereka majlis agama, kita imam dilantik. Sombrono. Yang hadis sahih ni pertikai. Yang mazhab sebut tak boleh, buat. Syafi'i kata jangan, lah buat. Oh, pelik saya. Ni. Mesti tahan diri. Mesti tahan diri. Kena ada imun apa? Bukan imun. Immune. Bukan immunity. Immune. Immune ni maksudnya kebal. Kalau tambah T, kekebalan. Jangan tambah T. Apa? Tu. Kita kena ada kebal. Quran kata apa dia? Quran kata waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang yang takut hari dia nak berdiri depan Tuhan dia, dia menahan diri dia daripada apa yang diri dia bisik suruh buat. Orang ini Allah bagi jannatul ma'wa. Dia punya lawan, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagi orang yang melampau, tak tahan langsung, mai dia ikut, maka Allah kata tempat baring dia apa dia? Jahim hiyal ma'wa. Neraka jahim ma'wa, itulah tempat dia nak. Kita kena tahan. Pasal Nabi kata bid'ah Tuhan tak terima. Aisyah tolong riwayat hadis itu, Bukhari Muslim. Raddun kepala atas man amila. Lagi satu man ahdatha. Riwayat Ahmad man sana'a. Siapa buat, siapa reka, siapa cipta. Ujung dia sama. Fahuwa raddun, ditolak. Pasal tu kita tak berani buat benda bid'ah, kita jauhi. Yang kita tahulah, yang kita tak tahu bid'ah tu bab lain. Ramai orang jamaah ni tak tahu apa. Pasal tu kita tak hukum jamaah. Jamaah tak tahu apa. Kata sembahyang hajat, dia pun takbir Allah. Dia tak tahu apa. Tapi yang kita panggil raisul jamaah, ni kepala ni, imam, khatib. Bila ustaz mengajar, ustaz kata janganlah sembahyang tanpa usolli, dia tahu pula auto wahabi, dia tahu. Tapi bagaimana itu hang tahu bahaya, yang ni hang tak tahu, Nabi tak buat. Itu ada masalah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul padamu, apa yang diberikan Rasul, Allah kata apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasul. Di sini Allah tak panggil Muhammad, Allah panggil nama dia, tugas dia. Apa yang utusan aku bagi ke hampa, fakhuzuhu, hampa semua kena ambil. Seorang pun tak boleh tak ambil. Sunnah dia. Wa ma nahakum anhu, apa yang kamu ditegah daripadanya, fantahu, kamu kena jauhi. Wattaqullah, kamu kena takwa Allah. Innallaha syadidul iqab. Kelima, beribadat sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Dengan kata lain, ittiba' kepada Nabi. Ibadat. Sembahyang ibadat, sembahyang hajat ibadat, tarawih ibadat, zakat ibadat. Semua ni ibadat, kena ittiba' Nabi, ikut Nabi. Pasal tu kita tak pernah terliak orang baca usalli sembahyang. Tak pernah kita terliak. Tak ada hati nak ikut. Kalau kita dengar dia baca usalli, kita buat ada terliak lah. Bukan kita hina dia, kerana syarat ibadat kena ikut Nabi. Hang siapa? Hang nak reka ibadat, Allah sayang dia,
Allah muliakan makam dia. Allah nak bagi dia bagi syafaat kat kita akhirat. Dia utusan Allah. Hang siapa nak pergi ambil tempat dia? Nabi dah wafat, dah ditanam di Madinah, tapi demi Allah tempat dia yang kosong, tak ada siapa boleh duduk. Kekosongan itu telah diisi. Tak siapa boleh duduk. Kita umat dia, walaupun dia tak ada depan kita. Sunnah dia ihya dengan kita. Bila orang kata sunnah, orang baca hadis, orang baca sanad, orang baca matan yang sahih, kita bawa diri kita kepada. Pasal itu kita nama diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak namakan kita Syafi'i, kita Malik, kita Ahlus Sunnah. Kenapa? Di bawah bumbung sunnah ini berhimpun kebenaran di atas berbagai-bagai lidah manusia. Kadang benak kita ambil di atas lidah Syafi'i, kadang benak kita jumpa di atas lidah Malik, kadang benak kita jumpa di atas lidah Ahmad, kadang benak kita jumpa di atas lidah Abu Hanifah Nu'man. Kenapa? Di mana mereka mampu keluarkan riwayat dan sanad yang sahih, itulah pegangan kita. Itulah bumbung Ahlus Sunnah. Kita tak pegang dengan satu orang A sampai Z. Allah tak pernah letak kebenaran di atas satu orang. Khalifah apa nama? Abu Ja'far Al-Mansur datang kepada Imam Malik nak mengangkat Muwatta'. Nak mengangkat Muwatta' menjadi kitabnya unggul dalam kerajaan Abbasiyah dia. Apa kata Imam Malik? Allah telah menjadikan kebenaran itu pada berbagai-bagai tempat. Allah tak jadikan kebenaran berhimpun pada satu. Kalaulah diangkat Muwatta' Imam Malik, maka orang yang hidup sebelum Muwatta' ada, mereka dianggap orang yang tidak benar. Apakah nilai Muwatta' Imam Malik nak diangkat setinggi itu? Tengok. Memahami makna benar. Orang lain ada, orang lain dia seorang benar. Kita kata mazhab kita Ahlus Sunnah. Ya, kita terima semua imam Ahlus Sunnah. Dia hidup zaman mana? Tak, tapi fatwa dia, pandangan dia, bawa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas, dia adalah imam kita dan kita ikut. Meletakkan mazhab saya Syafi'i, ini adalah pandangan yang kita tak boleh pakai. Pasal yang kita ambil daripada Nabi, dan semua dia cakap daripada Nabi. Beribadat hanya dengan cara Nabi. Allah, agama Islam sudah sempurna, tak boleh ditambah dan tak boleh dikurang. Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk mengajar umat manusia tentang bagaimana cara benar dalam beribadat pada Allah. Dan Nabi telah menyampaikan semuanya. Nabi sampaikan. Kata Anas, kata Salman Al-Farisi, bila burung, kata Abizar, bila burung tu terbang, kaki burung tu mencengkam, Nabi telah ajak pada kami, buka tu nak turun ke, buka tu tak turun ke, semua kami tahu. Nabi ajak. Anas kata sampai kaki apa, kanan kiri masuk tandas keluar, semua Nabi ajak. Bila kawan tu kata, Yahudi tu kata pada Anas, masuk tandas apa Nabi ajak ke? Kira soalan tu pelekeh ha. Oh, masuk tandas apa ajak? Anas tak kata na'am, Anas kata ajal. Kalau na'am ya, tapi kalau ajal ni bukan ajal kematian. Ajal maksud dia apa? Orang putih kata, orang putih kata mungkin exactly, bukan right. You are right brother. No, exactly, tepat sekali apa hang kata, ajal. Jadi bila orang cakap sesuatu pada hangpa ikut sunnah ni tak, ni terkuno tak baca sunnah ajal. Apa ajal mati pula? Bukan matilah mengkok. Ajal, exactly right. This is a sunnah. Kita pegang kalimah tu. Alif, jim, lam. Ajal. Ajalim musamma. Kita ambil ajal. Ya, right. Kalau na'am, ya. Kalau na'am, ya ni kira macam jawapan tu tak berapa kukuh. Salman kata ajal. Apa hang kata tu tak silap, betul. Wahai dia kata tu dengan niat nak pelekeh. Salman kata tak silap apa hang ingat tu, betul. Itulah Nabi kami. Mana ada padri hangpa boleh buat lagu tu.
Nak buat apa? Padri hamba pun menikah benda. Apa boleh buat? Mamu nak boleh muat. Nangis. Subhanallah. Tengok dahsyat sahabat Nabi. Allah mengajak untuk umat Islam tentang cara yang benar dalam ibadat. Cara Nabi, cara yang paling benar. Bukan satu-satu cara benar, yang paling benar. Hak lain tak boleh menepati. Dan Nabi telah menyampai semuanya. Oleh kerana itu, umat Islam wajib ittiba', meneladani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapat kecintaan Allah, kekayaan, kejayaan, dimasukkan ke dalam syurga. Nak masuk syurga, na'am. Ya, nak masuk syurga. Ajal. Exactly, kita nak masuk syurga. Tapi syarat dia kena ikut Nabi. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, dan ittiba' menunjukkan kecintaan seseorang hamba kepada Allah. Tengok kita ikut Nabi, kita ni makin ikut Nabi, Allah punya bacaan, makin kita ikut Nabi, Allah punya bacaan, iman kita makin naik. Ikhwan, kita tidak kata sembrono, tapi melihat keadaan kapal terbang ni hilang, barulah kita tahu inilah faham agama di kalangan alim ulama kita. Inilah kesian, sedih. Ini yang keluar menjadi figure kepada ummah. Inilah yang menjadi suri teladan ummah. Inilah last sekali kemuncak agama mereka. Seolah-olah sampai tahap ni hopeless. What to do? Seolah-olah otak ni jadi kosong. Tak tahu nak buat apa. Maka buat apa? Buat apa yang jiwa kata baik. Ya, Pak Cik. Bismillah. Satu sempena tak? Sempena benda ni buat ni. Sempena benda ni buat ni. Ni doa pula ni video pula ni salah. Hajat ni. Macam ada satu program sempena Allah. Macam dia hidup di sempadan. Macam tilawan amalan-amalan ni. Kata dia hidup. Sana 3 hari. Ya. Mungkin apa cik kata tu? Ibarat bumi yang bawa kena hujan kan. Nampak dan dulu kan. Kata dia dulu ni. Tu. Kesian. Inilah Allah Ta'ala menyebut. Satu dalam bab syirik. Persoalan yang berlaku di yang ada agama tu kita dengar. Kita tengok berita tu. Pada hari ini sebagai yang diberi tanggungjawab kepada Bupati Pakar Malu sampai duduk di KLA nak kawal dulu. Padahal benda ni hari-hari dia berlaku dalam masyarakat. Dia tak tahu. Ini pasal malu kita orang dua tengok. Dia merapik dengan nyok dengan apa ni air tanggal kan. Malu kerana padahal benda ni hari-hari dia berlaku seluruh negara di Batam Limbang. Tak rasa malu kat Allah lah. Ya. Tiga kali. Ya. Betul. Saya agak nampaknya saya bersetuju dengan Pak Cik. Pada bab ni sajalah, bab lain tak tahu lagi lah. Pada bab ni saja saya agak bersetuju lah. Kan Quran bagi tahu zaharal fasadu bil barri wal bahr, akan rosak laut dan darat kan. Memang rosak Zahara ni memang nyata Kamu akan tengok benda tu macam dah jadi. Kamu tengok rosak kena tangan kamu. Kamu yang mencipta kerosakan. Teknologi bermanfaat dan teknologi juga makhluk perosak. Macam sumber-sumber internet dia juga bermanfaat. Tengok sahabat kita boleh duduk wirid macam mana. Tapi dia juga makhluk perosak kalau jatuh di atas tangan-tangan yang rosak dan merosakkan. Betul. Tapi di ujung tu Allah kata la'allahum yarji'un. Kamu pasti akan tengok di mana kurang kamu supaya kamu boleh kembali pada Allah. Walaupun rosak,
kemuncak kebaikan daripada rosak, takdir baik yang menyusuli takdir yang buruk, yarji'un, kamu akan kembali kepada Allah. Ya betul. Mungkin satu sudut zahir lah, orang pandang kapal itu hilang, tapi di sebalik kapal itu hilang, Allah tonjolkan kedudukan akidah ummah, kedudukan ummah menyelesaikan masalah. Saya tidak fokus kepada bomo ni, saya juga mengucapkan terima kasih. Dia ada apa? Inner feeling, perasaan dalaman. Siapa dia boleh orang putih? Inner feeling boleh, saya tak boleh terjemah. Inner feeling. Dia ada dalam punya rasa. Dalam punya rasa, dia tu main nak bagilah. Tapi dia bagi cara buta perut dia lah, dia tak mengaji. Tapi yang kita bicara ini, muallim yang bercakap tentang Al-Quran, yang bercakap tentang sunnah, akhirnya mereka jadi tergemam dan mengambil jalan yang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, ni jalan aku yang lurus, Nabi garis. Nabi kata kiri jangan ikut, kanan jangan ikut. Dan Ibnu Katsir kata tadi, kena sabar menerima bantuan, sabar harap Allah, macam Nabi sabar kepada Allah dalam perang Khandaq. Yang ni kita tak ada. Ada satu profesor dalam bahagian politik ni, masa malam mula tu dia kata, kalau jumpa bangkai-bangkai tu buat balik, cari dak lagi, harap jadi bangkai dah, lagi putus asa dah. Saya bersetuju pakcik, Allah nak tunjuk akidah, bagaimana cara kita. Dalam bab ini kita nampaknya umat belum sampai pada mereka di tengah-tengah umat sana apa itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam khutbah-khutbah kesempatan diberi kepada kita, kita kena menerangkan apa itu sembahyang hajat, kena menerangkan apa itu doa hajat, apa itu doa dalam susah, supaya umat boleh membeza. Doa jama'i apa dia? Doa bersendirian di hadapan Allah. Itu apa dia? Dan nampaknya benda itu belum dapat dikongsi. Kesian kita, kesedihan kalau semua selesai dengan Yasin. Kita sedih juga lah kan. Amerika hantar jet, hatu hantar jet, kita hantar Yasin. Kita sedih kalau itu dianggap spiritual. Nabi ada perang Uhud, Nabi ada perang Khandaq, Nabi ada musim kemarau, Nabi ada macam-macam, tapi Nabi tak pernah selesaikan dengan duduk berjemaah Yasin perdana. Tetapi memahami surah Yasin itu Nabi ajar. Dan dia adalah kalam Allah. Nampaknya ulama dan umat masih faham surah Yasin itu bukan kalam Allah, tapi surah Yasin adalah surah yang boleh mendatangkan keajaiban. Dan ini benar-benar dadah dalam akidah, candu. Dia bagi candu. Tidak. Tak. Yang mendatangkan keajaiban adalah tawakal, istiqamah di atas jalan Allah dan Rasul. Di situ ada makhraja. Bukan ajaib, Allah buka jalan keluar, dan ada rezeki min haitsu la yahtasib, yang kamu tak tahu. Selalu kita kata berada di atas sunnah, satu sunnah lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah berjalan atas air, boleh tarik kapal di Bermuda Triangle, tarik kapal keluar. Brother David Copperfield kita, mana Encik David ni pilihan ni tak dengar. Cik David ni pun tak dengar. Kalau dia ada, bolehlah juga. Kaju mereka Jawa di mana punya pasal malam mereka. Tak ada. Saudara David ni pun hilang dah. Yang duk main ni orang lain, bukan David. Paling ingat tak? Dia tarik kapal di Triangle Bermuda. Saya ada masa tu. Saya duk tengok TV lah. Bukan saya ada tempat kejadian tu. Duk tengok TV. Tinggal dia tarik kapal. Tak, saya tak tarik. Saya ulang. Dia tembok Cina tu, dia throw in.
Dia jalan, boom, dia hilang. Dia pergi sana. Lepas tu dia duduk antara dua gunung. Tiba-tiba dia melayang. Dia ambil satu kain, dia lepas dekat apa yang pegang lampu tu. Elizabeth nama dia. State apa? State Liberty. Hilang. Lepas tu dia main nak bagi jambatan hilang, dia tak mau. Tu yang dia buat siap-siap nombor 2 tu. Jadi bagi hilang. Tak pi pula je orang pindah ni. Tu dia buat siap-siap nombor 2. Hilang ni tak apa tu dah. Tak ada. Mr. David dia pergi mana tak tahu dah. Sengap. Royok betul. Ada beberapa benda orang tak boleh faham kita cakap. Adakah mereka buat salah? Kita tak kata salah. Tapi kita kata jalan yang ditongkah itu tak benar. Tak benar. Kita tak perli orang sembahyang hajat demi Allah. Kita tak kata orang baca Yasin tu buat benda salah. Tak kata. Tetapi menjadikan sembahyang hajat dengan cara macam ni dan percaya ini cara dia, kita kata tak benar. Sebab tak boleh dibuktikan dengan riwayat Rasulullah. Tak boleh dibuktikan. Tak boleh. Kita nak tuduh orang menyeleweng, kita kena ada bukti dia menyeleweng. Awak makan duit masjid, awak bendahari, buktikan. Kan? Tak bukti tak bukti, tapi tengok muka raja makan. Kita memang aku duk makan, aku makan nasi, aku makan burger, cuma rokok aja aku hisap, aku tak makan. Tak ada rasuah apa hang makan, tak boleh, mesti buktikan. Berapa duit yang hilang? Ke mana? Debit dia, kredit dia, audit macam mana? Ini bukan nak tuduh agama, ini nak tuduh dunia. Apatah lagi agama. Kita nak kata ni jalan yang sebenar, buktikan dari mana jalan tu. Buktikan, tak boleh dibuktikan. Ini ayat kita baca, ayat ni, ayatnya akhir ini. Ayat ini kata apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah. Kebanyakan ulama tafsir kata kalau ada qul bermakna di belakang dia akidah. Itu kebanyakan ulama tafsir kata macam tu. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Ni disuruh Nabi kata, fattabi'uni, nisbah pada dia. Kan? Bayang Nabi nak cakap lagu tu macam mana? Tuan-tuan, Allah kata, sekiranya kamu semua iman pada Allah, Allah arah kamu ikut aku. Mula orang golek pula. Wah, dua tak duduk pula. Ikut aku. Yuhibbukumullah. Kemudian nanti Allah akan bagi hub kepada kamu. Allah akan tunjuk. Allah cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan tutup segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Berkata Ibnu Katsir, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku cinta Allah namun dia tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut macam mana? Dalam semua ucapan dan perbuatannya. Habis? Kita ambil ayat ni, kita letak dengan kejadian depan mata kita, habis. Setiap orang kena buktikan dia buat itu daripada agama Allah. Tak kalau dia sedang mempertontonkan kepada orang. Pertontonkan kepada orang. Di antara tanda cinta pada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya. Kena ajak orang. Serta berjuang membela sunnah dari orang-orang yang mengingkari sunnah dan melecehkannya. Kita kena bangun bagi tahu elok-elok. Termasuk cinta pada Nabi adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, kerana setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini kita masuk perkara yang kelima, konsekuensi. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk perkara yang keenam. Perkara yang keenam, konsekuensi. Kan nak baca berhabis ya sampai D.
Panjang-panjang tak boleh. Kita berhenti dekat ni. Wallahu a'lam. Kita akan masuk apa dia tanda sayang Nabi, kita disuruh berselawat. Ini tajuk menarik. Bila kata selawat, dia buat dah gambar Indo. Zaharadinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad zalika fadlu minallah. Allah ya hanana ya hanna, ikut saya ya hanana. Tajuk dia, kita tengok bila kata selawat pada Nabi, apa maksud dia? Reka selawat sifat tafrijiyah. Saya akan bawa tunjuk selawat-selawat yang hampir tersembunyi di dalamnya kata-kata yang syirik. Hampir. Marhaban tu macam mana? Inilah orang telah jadikan alasan. Betul ada riwayat siapa sayang Nabi, selawat kat Nabi. Ayat Quran menyebut, sunnah menyebut, tapi dia telah mengheret dua benda itu untuk mengisytiharkan yang dia buat itu selawat. Kita tak pernah tolak selawat, tetapi masalah dia telah menyatakan yang dia buat itu selawat. Kita kata tak, yang awak buat itu bukan selawat. Kami buat selawat. Dia heret ayat Quran, dia heret hadis. Kita kata selawat apa yang sahabat baca, itu selawat. Dan bagaimana ulama menyebut syarat-syarat kita berselawat pada Nabi. Ini akan kita ikuti selepas ini insya-Allah. Lepas tu kita ada tajuk jangan melampau puji Nabi. Yang ni kalau kita ada buku marhaban belen-belen, bawa mai. Saya tunjuk tang mana yang melampau. Saya tunjuk hulu tang mana. Melampau gila-gila. Orang gila pun tak gila lagu tu. Gila-gila yang melampau. Hulu, pasal tu orang panggil hulu. Dan Al-Quran menyatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampau. Dan Nabi Quran kata la taghlu, kamu jangan melampau. Quran kata. Wallahu a'lam.